Baik, salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada guru-guru dan murid-murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Banting. Kembali kita bersua dalam program siri ketiga pada petang ini dengan satu lagi perkongsian berkaitan dengan soalan pemahaman ya. Untuk pengetahuan murid, soalan pemahaman sebenarnya ada dalam kategori sederhana dan juga aras tinggi. Okay? Tak ada soalan aras rendah. Kalau nak soalan aras rendah mungkin pada bahagian lain. Tetapi dalam pembinaan item adalah soalan aras rendah bergantung pada kemampuan murid. Bagi untuk pengetahuan murid, pada bahagian B diujinya soalan pemahaman dengan orang kata pembahagian markahnya 35. Ada 3 soalan yang dikemukakan. Boleh tak siapa-siapa beritahu saya apakah soalan pertama, soalan kedua dan soalan ketiga yang diuji dalam bahagian ini? Boleh tak murid-murid jawab? Okey, boleh tak murid-murid jawab pada bahagian ini diuji dengan soalan apa? Ada 3 soalan ya. Soalan apa tu? Soalan yang pertama yang diuji ialah yes, tahniah diucapkan kepada Ganesh Warren. Hebat sekali murid-murid ni. Okey, dia tulis. Yang pertama ialah petikan umum. Yang diuji soalan pertama ialah petikan umum. Yang kedua ialah petikan sastra dan yang ketiga ialah novel. Novel jatuh dalam kategori, okey. Novel jatuh termasuk dalam kategori apa? Termasuk dalam kategori pemahaman. Kenapa dimasukkan dalam pemahaman? Kerana ada satu soalan pemahaman dan satu lagi ialah soalan pemahaman secara umumnya, secara luasnya berkaitan dengan novel. Okey. Baik, setakat ini pelajar sepatutnya tidak ada masalah. Jumlah markah yang ditawarkan ialah 32 markah. Okey, jumlah markah yang ditawarkan ialah 32 markah. Bagaimanakah pembahagian markah itu dijalankan? Jangan risau tentang slide. Setiap slide itu akan cikgu hantar kepada Puan Aniza. Puan Aniza bolehlah hantar kepada murid-murid nanti ya. Baik, kita lihat pada bahagian soalan 6 dan soalan 7. Okey, soalan 6, 7 dan 8 ya. Bagi soalan 6, 7 dan 8, okey, pembahagian soalannya ada sedikit berbeza ya. Agak fleksibel soalannya dan pelajar-pelajar juga harus tahu tahap flexibility soalan tersebut. Okey, pelajar-pelajar boleh tahu dengan adanya soalan-soalan yang menguji pelajar berkaitan dengan soalan novel dan juga ini semua ini bahagian pemahaman lah, okey. Pembahagian markah untuk bahagian B pemahaman. Okey, pemahamannya. Kita akan lihat pembahagian markah untuk bahagian B pemahaman. Alright. Pertama, soalan 6. Yang kedua, soalan 7. Okey, soalan 7. Yang ketiga, soalan 8A dan yang keempat ialah soalan 8B. Okey. Bagi pengetahuan murid, kedua-dua soalan ini, okey, kombinasi kedua-dua soalan ini ialah 25 markah. Okey, kombinasinya 25 markah. Okey, kombinasinya 25 markah. Kombinasi bagi soalan 8A dengan 8B pula membawa 10 markah. 10 markah. Hal ini dikatakan demikian kerana Lembaga Peperiksaan Malaysia ataupun pihak penggubal soalan tidak menetapkan bilangan soalan dan juga skop ataupun berkaitan dengan pembahagian markahnya. Okey. Boleh keluar soalan ini 12 markah. 12 markah. Boleh juga keluar soalan ini 13 markah. Okey, ini satu senario. Satu senario yang harus kita tahu, boleh keluar 12 markah dan 13 markah bagi soalan ini. Boleh juga keluar package 13 markah dan 12 markah.
13 markah, satu lagi ialah di sini pula 12 markah. Boleh keluar seperti ini. Okey, kalau keluar soalan seperti ini, bagaimanakah pembahagian soalannya? Nanti kita akan perhatikan satu demi satu. Tak semestinya soalan 6 mesti 12, boleh juga 13. Tak semestinya soalan 7 13, boleh juga 12 markah. Okey ya. Baik, bagi soalan 8 ini berkaitan dengan 10 markah, biasanya dibahagikan sama ada pelajar perlu menjawab. Ada soalan 8A ialah soalan petikan ya. 8A ialah soalan petikan, tetapi soalan ini ialah kebanyakannya ialah soalan kebat. Okey, soalan kebat ya. Pembahagian markahnya 10 markah. Bermakna boleh jadi 4 dan 6, boleh juga jadi 5 dan 5. Boleh tak jadi 3 dan 2? Boleh juga, bergantung pada soalan. Tetapi kebanyakannya 4 dan 6, 5 dan 5 lah. Kebanyakannya begitu. Okey, ini dari segi pembahagian markah. Fokus kita pada hari ini ialah soalan 6 dan soalan 7. Okey ya. Cikgu harap pelajar-pelajar tidak ada masalah untuk memahami konsep soalan ini. Alright, bahan-bahan akan cikgu hantar kepada Cikgu Aniza untuk dihantar kepada murid. Jangan risau. Okey. Baik, kita lihat soalan ini, bahagian pemahaman soalan petikan umum ya. Sebelum cikgu masuk pada soalan petikan umum, pelajar harus tahu bahawa satu petikan mengikut tema DSKP akan diberikan, dan petikan itu ada bukan satu tetapi lebih daripada satu bahan. Sebelum ini kita diuji dengan satu bahan saja, satu petikan saja. Tetapi selepas ini dalam format baru, boleh juga keluar 2 petikan ataupun 3 petikan. Bermakna dia mesti lebih daripada satu. Ingat ya, mesti lebih daripada satu bahan. Okey, jangan pula pelajar hanya jawab berdasarkan petikan 1 ataupun bahan 1. Bahan 2 dan bahan 3 tak jawab pula, rugi awak nanti. Okey, panjang petikan tu biasanya antara 120 hingga 140 patah perkataan saja bagi kedua-dua petikan tersebut. Okey. Dan bahannya ada pelbagai jenisnya. Biasanya lah, okey, biasanya kita nampak rencana itu biasa. Kemudian jadual, iklan, poster, okey. Kalau soalan petikan sastra boleh keluar bahan-bahan puisi juga, boleh keluar sajak juga. Okey, pelbagai sumber boleh dikeluar ya, daripada majalah-majalah DBP, akhbar, jurnal, sumber internet dan sebagainya, semuanya boleh. Bermakna di sini tak ada cakupan lagi dari segi sumber itu. Terlalu luas, pelajar-pelajar harus buat banyak latihan ya, kerana ini satu cabaran terbaharu kepada murid kita untuk menjawab soalan seperti ini. Kita harus tahu pecahan soalannya boleh keluar 3 soalan, boleh juga keluar 4 soalan. Kenapa dia boleh keluar 3 soalan sahaja? Kenapa boleh keluar 4 soalan saja? Mari kita lihat. Soalan pertama, okey. Kita lihat cadangan persoalan pertamanya ialah kalau 4 soalan, pertama ada maksud rangkai kata. Inilah maksud literal. Maksud literal bermakna maksud perkataan yang hampir-hampir sama. Okey, maksudnya hampir sama, menguji kita sama ada mengetahui kosakata yang luas yang sama maksud dengan satu petikan, dua perkataan tersebut. Biasanya 2 hingga 3 patah perkataan sahajalah. Okey, kemudian kita ada soalan beza banding semua bahan. Ada juga kata banding beza ya, bermakna mencari persamaan, perbezaan ataupun diberikan satu kata kunci kebaikan dan tulis kebaikan daripada semua bahan. Contohnya, inilah pemindahan maklumat yang kita buat daripada petikan kepada jawapan. Kemudian seterusnya kita ada soalan kebat, iaitu soalan pemikiran kritis, dan soalan satu lagi adalah soalan kebat penyelesaian masalah. Mengapakah murid-murid diuji dengan soalan penyelesaian masalah? Boleh saya tahu kenapa murid diuji dengan penyelesaian masalah? Murid-murid harus tahu dalam buku teks kamu juga ada
bahan berkaitan dengan penyelesaian masalah. Jika murid-murid nak tahu, murid-murid boleh buka buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ada pada bahagian halaman yang melibatkan apa tu? Melibatkan penyelesaian masalah. Okey, murid-murid harus tahu berkaitan dengan penyelesaian masalah. Jika murid tidak mengetahuinya, cikgu tunjukkan satu sampel ini dalam buku teks tingkatan 4. Yang ini dalam buku teks tingkatan 4, pelajar-pelajar boleh lihat pada page berapa tu? XV2. Okey, bermakna 17 halaman 17 sebelum halaman pertama kandungan tersebut ya. So bermakna dia ada proses penyelesaian masalah. Ini pembelajaran berasaskan masalah. Pengajaran dan pembelajaran yang mencabar pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi sebenar. Ini bermakna anda seolah-olah berada dalam situasi tersebut dan anda harus menyelesaikan masalah. Itu sebabnya kita menyelesaikan masalah. Dan perkara pertama yang berkaitan dengan penentuan masalah, bermakna kita mesti cari apakah masalah yang disebut dalam soalan dan kita harus menyatakan permasalahan tersebut. Selepas itu, kita harus memahami tugasan dalam permasalahan yang dinyatakan. Dan yang ketiga, kita harus masuk mengaplikasikan kemahiran seperti prinsip dan teori kaedah penyelesaian masalah yang sesuai. Dan pada bahagian penilaian ialah kita menyenaraikan dan menilai cadangan penyelesaian masalah dengan pelbagai huraian yang tepat. Dan akhirnya kita menentukan keputusan secara kolektif untuk menyelesaikan masalah. Semua ini ada dalam buku teks. Pelajar-pelajar boleh dapat daripada buku teks, tak ada masalah. Ini mungkin satu daripada sebabnya pelajar-pelajar diuji dengan soalan penyelesaian masalah. Jom kita buat banding beza dengan soalan penyelesaian masalah. Okey? Baik, kita lihat di sini apa beza kebat dan penyelesaian masalah. Okey? Beza soalan kebat dengan penyelesaian masalah. Okey, beza soalan kebat dengan penyelesaian masalah. Apa bezanya? Mari kita lihat pada jadual yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu jadual berkaitan dengan banding beza penyelesaian masalah. Baik, yang pertama kita harus tahu bahawa yang ini ialah soalan kebat. Kebat terbuka. Kebat terbuka ataupun kebat tertutup. Apa beza kebat terbuka dan tertutup? Mari kita lihat ya, nanti kita bincangkan. Kemudian satu lagi lah kebat penyelesaian masalah. Kebat penyelesaian masalah. Okey. Biasanya markah kebat penyelesaian masalah ialah 4 markah, manakala kebat tertutup ialah 3 markah. Atau kebat terbuka itu 3 markah. Mengapakah dinamakan sebagai kebat terbuka dan kebat tertutup? Mari kita lihat ya. Baik, kita lihat di sini ya. Pertama, pertama ialah ada kelompok yang disasarkan dalam soalan. Dalam soalan seperti murid atau guru, atau ibu bapa, yang menjadikannya kebat tertutup. Ini bermakna di kebat tertutup. Kebat terbuka ialah tiada kelompok khusus. Tiada kelompok khusus yang diuji, maka mana-mana pihak ya, mana-mana pihak yang sesuai dengan idea boleh diterima oleh siapa? Oleh pemeriksa lah. Jadi soalan kebat tertutup terbuka dalam soalan kebat terbuka. So kalau terbuka bermakna dia tidak menyatakan siapakah yang terlibat dalam soalan. Kalau kebat tertutup ada dinyatakan siapa. Itu bezanya antara kebat terbuka dengan kebat tertutup. Soalan yang boleh keluar banyak. Banyak sekali soalan yang boleh keluar. Apakah soalan boleh keluar? Kita lihat di sini ada pelbagai soalan yang boleh keluar seperti soalan berkaitan dengan punca, kesan, kepentingan, usaha dan banyak lagi.
Tetapi kalau kebat penyelesaian masalah, ciri-cirinya ialah pertama, murid diberikan satu senario masalah yang berlaku. Masalah yang berlaku. Yang kedua, murid harus mengenal pasti masalah yang berlaku. Dan ketiga, murid harus menyelesaikan masalah dengan idea yang menjurus ke arah apa? Ke arah usaha atau langkah, okey, atau kaedah yang logik dan rasional. Okey, logik dan rasional. Maka pelajar-pelajar harus tahulah berkaitan dengan soalan seperti ini. Baik, setakat ini kita harus tahu soalan yang diuji biasanya soalan berkaitan dengan langkah sahaja. Okey, yang ini soalan berkaitan langkah sahaja. Tetapi kalau kebat tertutup atau terbuka, dia boleh keluar punca, kesan, langkah, kepentingan, cabaran, usaha, macam-macam boleh keluar. Jika murid ada soalan, bolehlah bertanya kepada saya. Okey, bolehlah bertanya kepada saya akan jelaskan. Okey. Ada soalan tak setakat ini? Setakat ini ada soalan tak nak tanya saya? Kita buka sesi soal jawab. Murid-murid jangan segan, jangan malu. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu, tak ada masalah. Okey, kita lihat pada soalan seterusnya. Ada soalan tak setakat ini? Kalau tak ada soalan, berikan good kepada saya. Bermakna pelajar fahamlah. Kalau pelajar tak ada soalan, bermakna pelajar faham sebenarnya. Alright, kebanyakan pelajar rasanya faham dengan apa-apa yang ingin saya sampaikan. Cikgu boleh tunjuk contoh soalan? Boleh. Lepas ni kita akan lihat contoh soalan. Jangan risau. Okey? Kita lihat pada soalan yang pertama berkaitan dengan petikan umum. Boleh tak siapa-siapa baca untuk saya? Sri Devi, boleh tolong baca tak Sri Devi? Ini macam nama pelakon di Hollywood, Sri Devi. Sri Devi, boleh tolong baca? Siapa-siapa boleh tolong baca tak? Cepat sikit. Jangan kita rugikan markah. Ada siapa-siapa boleh baca untuk saya petikan ini? Cikgu saya. Nama siapa? Taren Kumar. Taren Kumar. Okey, Taren silakan. Bowling padang merupakan sukan yang digemari di negara-negara komunal. Permainan ini memerlukan beberapa biji bola besi asimetri yang dipanggil ball, bola kayu kecil berwarna putih atau kuning yang dinamakan jack, pita pengukur dan tikar. Gelangan bowling padang dikenali sebagai green. Terdapat 3 jenis gelangan, iaitu gelangan yang ditanam dengan rumput asli, diliputi rumput tiruan dan dihampari kapit. Gelangan rumput asli dan rumput tiruan berada di kawasan luar, manakala gelangan berkapit berada di dalam dewan. Baca baik-baik. Nanti bukan gelangan, gelanggang. Gelanggang. Yes. Gelanggang bukan gelangang asli dan bukan gelanggang, gelanggang, ada G di belakang gang. Gelanggang. Betul pun. Teruskan. Gelanggang rumput asli dan rumput. Wah, suaranya terputus-putus. Halo. Suaranya terputus-putus. Ada orang lain boleh tolong dia baca tak? Taren, cuba lagi Taren.
Suara Taren terputus-putus lah Taren. Boleh tak orang lain tolong juga Taren baca? Saya rasa Taren. Okey, Sri Dewi nak tolong ke Sri Dewi? Cikgu saya. Silakan Dewi. Silakan. Sambung ke cikgu atau Mulakanlah, mula lagi sekali. Kuat sikit baca. baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Bahan 1. Bowling padang merupakan sukan yang digemari di negara-negara Commonwealth. Permainan ini memerlukan beberapa biji bola besi asimetri yang dipanggil bola kayu kecil berwarna putih atau kuning yang dinamakan jack, tika pengukur dan tika. Gelanggang bowling padang dikenali sebagai green. Terdapat 3 jenis gelanggang, iaitu gelanggang yang ditanam dengan rumput asli, diliputi rumput tiruan dan dihampiri kapit. Gelanggang rumput asli dan rumput tiruan berada di kawasan luar, manakala gelanggang berkapit berada di dalam dewan. Gelanggang luar dikelilingi parit yang mengandungi pasir halus dan tebingnya diperbuat daripada kayu atau konkrit serta dilapis dengan kapit atau getah supaya tidak memberikan lantunan yang kuat. Bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori, iaitu perseorangan, berpasangan, bertiga dan berempat untuk lelaki dan wanita. Bagi acara berseorang dan berpasangan, pemain akan menggunakan 4 biji bol. Masing-masing 3 biji dan 2 biji bol bagi acara bertiga dan berempat. Permainan ini memerlukan strategi dan fokus yang tinggi kerana bola akan bergerak sorong. Melalui bowling padang, kecergasan badan dapat ditingkatkan kerana setiap lirikan memerlukan banyak pergerakan fizikal. Sukan Commonwealth merupakan pentas gemilang bagi acara ini kerana bowling padang tidak dipertandingkan pada peringkat sukan Olimpik. Okey, peringkat bahan kedua silakan. Permainan petang. Siapa nak cuba? Siapa nak baca untuk saya? Okey, cepat sikit kita baca cepat. Salah seorang murid, kita baca petikan ini. Ada siapa-siapa nak baca? Cham Yuping, boleh baca tak Cham Yuping? Atau AJ nak baca? Kalau tidak, Sri Dewi bacalah Sri Dewi, teruskan. Bahan 2. Permainan petang Q. Berasal dari Petang saja, tak payah Q, petang saja. Permainan petang berasal dari Perancis pada tahun 1910. Permainan ini diperkenalkan di Malaysia oleh Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid melalui Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa pada tahun 1992. Bagi mengalahkan perkembangan sukan ini di peringkat sekolah, maka pihak angkasa sendiri menganjurkan bengkel-bengkel teknik permainan petang ke sekolah-sekolah di samping menganjurkan sukan tahunan petang sempena sambutan Hari Koperasi Sekolah Peringkat Negeri dan seterusnya peringkat kebangsaan. Sehingga kini, semua negeri di seluruh Malaysia telah mempunyai persatuan petang masing-masing
Mala Malaysia telah mempunyai persekutuan petang Malaysia yang aktif mengandalkan pertandingan petang sepanjang tahun bagi mencari bakat pemain yang akan menaikkan nama sukan permainan ini di peringkat Asia dan juga di peringkat dunia. Dipertandingkan dalam 3 format iaitu perseorang, berpasangan dan bertiga. Bagi acara perseorang dan berpasangan, pemain akan menggunakan 3 biji bol. Bagi acara bertiga pula, pemain akan menggunakan 2 biji bol. Pemain ini memerlukan beberapa biji bola besi, sebiji bola kayu, pita pengukur dan tuala kecil. Petang boleh dimainkan di gelanggang terbuka atau bertanda. Gelanggang terbuka merupakan kawasan lapang sama ada bertanah, berpasir atau berlumpur. Gelanggang bertanda pula ialah kawasan permainan yang dibina khas untuk permainan ini. Okey, terima kasih atas usaha anda membaca bahan ini. Kalau kita lihat soalan yang pertama, berdasarkan bahan 2, okey, berikan maksud mencari bakat. Bermakna pelajar diberikan satu soalan maksud literal ya. Untuk soalan maksud literal ini, pelajar-pelajar harus lihat di sini ya, teknik menjawab soalan maksud literal. Tengok baik-baik, okey. Teknik menjawab soalan maksud literal. Okey, juga akan kongsikan beberapa teknik yang penting bagi soalan ini. Pertama, pelajar harus tahu. Okey, pelajar harus tahu bahawa dalam soalan ini ada biasanya akan diuji. Kalaulah diuji dengan 2 patah perkataan. Katakanlah ini perkataan pertama dan satu lagi ialah perkataan kedua. Okey, perkataan pertama dan perkataan yang kedua. Okey, tengok sini baik-baik. Perkataan pertama. Perkataan kedua. Perkataan kedua dan ini markahnya. Okey, ini markahnya. Sekiranya, okey, soalan yang diuji di sini ialah mencari bakat. Betul? Mencari bakat ya. Soalannya ialah mencari bakat. Inilah soalan perkataan mencari bakat. Okey. Pertama pelajar harus tahu. Sekiranya pelajar tulis perkataan pertama, pelajar tukar. Pelajar tukar perkataan pertama dan pelajar tukar perkataan kedua. Sekiranya perkataan yang pertama betul, perkataan yang kedua salah, pelajar mendapat 0 markah. Sekiranya perkataan pertama salah, perkataan kedua betul, pelajar juga mendapat 0 markah. Okey, harus ingat ya. Jangan kata cikgu tak bagi tahu. Seterusnya, sekiranya berlaku apabila pelajar kekalkan perkataan pertama dan tukar perkataan yang kedua. Dalam keadaan ini yang dikekalkan memang betul lah. Yang ditukarkan kalau betul pelajar akan dapat 1 markah. Jika yang dikekalkan betul, yang ditukar itu salah pula, maafkan saya, pelajar hanya mendapat 1 markah. Ini yang berlaku. Untuk menyelamatkan markah kita boleh tukar kepada tukarkan perkataan yang kita tahu, perkataan yang tak tahu jangan tukar. Katakanlah pelajar tukar perkataan pertama, tetapi pelajar kekalkan perkataan yang kedua. Apakah nasib anda? Sekiranya anda tukar perkataan pertama ni dah betul, yang dikekalkan semestinya betul, pelajar boleh dapat 1 markah. Yang ditukarkan kalau salah, yang dikekalkan semestinya betul, pelajar masih mendapat 0 markah. Oleh sebab itu, sekiranya pelajar tukar kepada kedua-dua perkataan kedua-duanya betul, barulah pelajar mendapat 2 markah. Okey, so pelajar hanya mendapat 2 markah ini dan sekiranya memberikan maksud literal yang tepat sahaja ya. Soalan ini diuji agak tegas dan disimak pun dengan agak tegas.
Oleh sebab itu, tinggi risiko, tinggilah markah. Okey. Tinggi risiko, tinggilah markah. Dan yang ini pula rendah risiko, rendahlah markah. Yang ini pula samalah, rendah risiko, rendah markah. Okey, kerana kita mengurangkan risiko tersebut, kita hanya tukar pada maksud perkataan yang kita tahu saja. Yang tak tahu kita kekalkan. At least dapat selamatkan satu markah daripada kita kosong markah. Soalan ini harus dijawab oleh pelajar dengan berhati-hati. Kalau pelajar ada keyakinan, confident level sangat tinggi, maka pelajar boleh skor markah perkataan itu untuk dapat 2 markah. Jika pelajar tidak ada confident, maafkan saya, tukarlah satu perkataan sahaja agar pelajar masih dapat 1 markah untuk perkataan yang ditukarkan itu yang sebenar-benarnya betul. Itu bagi soalan yang pertama. Okey? Bagi soalan pertama, ada soalan nak tanya saya? Soalan pertama berkaitan dengan maksud rangkai kata, ada soalan nak tanya saya? Kalau tak ada, sila berikan good supaya cikgu faham bahawa anda pun faham bagi soalan maksud rangkai kata. Okey, terima kasih Adriana dan Vishnu kerana memahami. Kawan-kawan yang lain seperti Zisin, Vishali, Tivia, Kairani, Rovi, Pravin, Tarun Kumar, Kartikesan, Janice, okey, dan rakan-rakan lain yang memahaminya. Terima kasih kerana memahami teknik menjawab soalan pertama. Baik, kita lihat soalan pertama. Soalan pertama dia kata berikan berdasarkan bahan 2. So kita rujuk pada bahan 2. Cikgu, ada soalan daripada Ku Ganesh. Cikgu, jika jawapan yang diberi tiada dalam skema, ia akan tapi munasabah. Maafkan saya, kalau tak ada dalam skema, walaupun munasabah tidak akan diterima sekiranya jawapan anda ataupun cadangan jawapan anda itu tidak diterima. Okey, kita tidak ada pilihan lain kecuali memberikan kosong markah kepada kamu sekiranya perkataan itu tidak ada dalam senarai jawapan yang boleh terima. Jangan risau. Ada banyak senarai yang sudah disediakan dalam skema jawapan. Cikgu berdoa agar jawapan anda masuk dalam senarai yang ada, yang jawapan yang disenaraikan dalam pilihan itu. Okey ya. Ku Ganeshwaran, adakah saya telah menjawab soalan kamu? Terima kasih ya. Ingat, sebagai seorang murid, kita harus menjawab dengan bijak. Kalau soalannya berkaitan dengan contoh, okey, saya guna ajar satu tip lah. Okey ya. Cikgu nak ajar kamu satu tip. Tip menjawab soalan maksud rangkai kata. Kita masuk satu persatu ya. Kerana soalan sastra dan juga soalan petikan umum pun sama. Dia ada teknik, dia ada soalan maksud rangkai kata juga. So kita masuk teknik ini dulu. Okey, teknik ini penting. Pertama, kita harus lihat. Okey, kita harus lihat yang pertama. Yang pertama, kita harus mengekalkan imbuhan awalan atau akhiran atau apitan yang disediakan ataupun berdasarkan kata kunci yang disediakan. Okey? Contohnya, kita berikan satu contoh. Contohnya ialah kegembiraan. Contohnya, kita lihat ni soalan. Soalan kalau kegembiraan, kita gunakan logik yang ada pada diri kita untuk kenal pasti kata akarnya gembira. Apabila kata akarnya gembira, siapa boleh beritahu saya, apakah maksud yang sama dengan gembira? Boleh beritahu saya tak? Boleh type dalam chat tak? Apakah perkataan yang sama maksud dengan gembira? Ada yang kata ceria, seronok, bahagia. Maka jawapan-jawapan lain seperti inilah yang akan terima. Kita kekalkan imbuhan ialah keseronokan, nampak? Keceriaan, apa lagi, kebahagiaan, semua ini akan diterima dalam peperiksaan. Itu sebabnya kita kekalkan imbuhan
tetapi kita hanya tukar kata akar sahaja. Ini merupakan satu teknik yang cikgu ajar kepada murid-murid dan setakat ini dalam soalan peperiksaan SPM akan diterima. Okey, dalam soalan peperiksaan SPM akan diterima seperti biasa. Okey, akan diterima jawapannya, tak ada masalah kerana imbuhan yang sama, fungsi katanya sama. Ini bermakna kita dah betul dari segi fungsi kata. Okey, satu lagi, contoh yang kedua. Okey, kita lihat contoh dua. Ini tadi contoh satu, sekarang contoh dua ya. Kita lihat ni contoh satu. Sekarang kita lihat contoh kedua. Contoh kedua soalannya, boleh tak tolong saya, iaitu contohnya ialah orang kata contoh memberikan ucapan. Perkataan memberikan ucapan. Katakanlah ucapan anda tak tahu, tetapi memberikan anda tahu. Maka apakah kata kunci yang dapat kita gunakan untuk menukar perkataan memberikan? Boleh beritahu saya? Menyerahkan, okey, ada yang kata menyerahkan, ada kata menyampaikan. Nampak? Okey, beri itu apa? Beri itu bermakna sampaikan. Okey, so perkataan seperti menyampaikan, boleh terima, bagus. Nampak pelajar-pelajar sudah cukup bagus dah. Okey, ada yang tulis menyerahkan, boleh tak menyerahkan ucapan? Kalau nak tahu berkaitan dengan menyerahkan ucapan itu, kita kena simak kamus lah. Sama ada ke perkataan menyerahkan untuk ucapan. Kita harus berhati-hati ya. Dalam soalan seperti ini, kita harus sentiasa mencari jawapan. Okey, mencari jawapan yang berkaitan dengan menyerahkan. Okey ya. Kalau kita lihat dalam kamus Dewan, menyerahkan dia cuma memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan adakah menyerahkan di sini berkaitan dengan sesuatu yang abstrak seperti ucapan? Tidak. Dia sesuatu yang konkret yang kita nampak,具体 tak. Okey. Menyampaikan sesuatu juga boleh diterima, menyampaikan wang boleh terima, menyampaikan kehormatan, okey. Menyampaikan tanggungjawab, menyerahkan ucapan, tapi kita jarang-jarang guna menyerahkan ucapan. Maka perkataan yang jarang-jarang tu kita tak terima. So kita lihat, kita harus berhati-hatilah sewaktu menjawab jawapan tersebut. Okey? Baik, maksud rangkai kata bagi soalan pertama kita sudah selesai. Ada soalan nak tanya saya tak tentang maksud rangkai kata? Ada soalan nak tanya saya tak tentang maksud rangkai kata? Jika soalan ini mencari bakat, so apakah jawapan yang dapat anda berikan kepada saya? Okey. Mencari bakat. Ada yang kata mengenal pasti kebolehan, mendapatkan kebolehan, okey, menyedari bakat, okey. Ada banyak jawapan yang diberikan oleh pelajar. So kita harus jawab ikut apa-apa yang diberikanlah. Dan selepas kita jawab perkataan tu, kita masuk perkataan tu dalam petikan. Kita masukkan perkataan itu. Contohnya dia ada pelajar kata mencari bakat ialah mendapat ataupun kata mencari mengenal pasti kebolehan. Mari kita lihat ya. Mengenal pasti kebolehan. Ingat, mengenal pasti itu jarak ya, dua perkataan. Tengok sini, apabila kita tulis dalam petikan, kita baca balik, adakah dia sama ayatnya? Ataupun ayatnya ada masalah tak? Sehingga kini semua negeri di Malaysia telah mempunyai persatuan petang. Masing-masing malam Malaysia telah mempunyai persatuan petang Malaysia yang aktif menganjurkan pertandingan petang sepanjang tahun bagi mengenal pasti pemain yang akan menaikkan nama negara, nama sukan pemain ini di peringkat Asia dan juga peringkat dunia. Wow, apabila kita baca ni, yes, diterima. Ada yang kata mencungkil kebolehan, mencungkil potensi. Yes, mengusahakan tak terima.
Okey ya, mencungkil boleh terima. Mencari di sini bermakna mencungkil. Mencungkil potensi boleh terima. Demikianlah jawapan berkaitan dengan soalan pertama. Okey, ada soalan tentang soalan pertama ni tak? Okey, ada soalan tentang soalan pertama. Soalan pertama ni soalan 2 markah. Biasanya maksud rangkai kata 2 markah sahaja. Apabila kita lihat pada maksud soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua pula, kita lihat ya, tengok baik-baik. Soalan yang kedua ini ialah soalan pemahaman. Pelbagai jenis soalan boleh keluar. Okey. Soalan yang kedua ialah soalan pemahaman berdasarkan bahan. Okey. Pertama, murid boleh diuji mencari jawapan daripada satu bahan sahaja. Murid-murid, okey, murid-murid juga boleh diuji untuk mencari, okey, mencari jawapan daripada semua bahan. Okey, pelajar-pelajar boleh diuji dengan semua bahan tersebut. Okey, murid akan diberi satu tugasan yang mempunyai unsur seperti apa? Seperti persamaan dan perbezaan mahupun kata atau mahupun arahan yang berlainan. Arahan yang berlainan seperti kepentingan, kebaikan, punca, langkah, sebab, okey, kesan, impak dan macam-macam lagi ya. Dan macam-macam lagi. Okey, maka kita harus tahu bahawa yang keempat, jawapan mestilah diambil daripada petikan. Daripada bahan-bahan dalam petikan. Bahan-bahan dan tidak boleh menjawab soalan dengan idea sendiri. Tidak boleh menjawab soalan dengan apa? Dengan idea atau isi sendiri. Tak boleh ya. Mesti ambil jawapan daripada bahan. Seterusnya ialah ayat yang dibina mestilah lengkap dan gramatis. Okey, gramatis. Caranya pertama, tekniknya ialah salin arahan, baru kita salin jawapan daripada bahan yang ditentukan. Okey, salin arahan dalam soalan. Salin arahan dalam soalan, barulah seterusnya kita salin jawapan daripada bahan yang ditentukan. Jika murid dicadangkan agar memberikan, ini soalan yang kelima lah. Sorry, yang keenam cikgu nak berikan dia punya petua tu ya. Yang keenam, murid dicadangkan memberikan jumlah isi yang sama seperti jumlah markah yang ditawarkan. Jumlah markah yang ditawarkan. Kalau soalan itu 3 markah, kita berikanlah 3 isi. Kalau soalannya 4 markah, kita berikanlah 4 isi. Tetapi soalan ini kebanyakannya berbentuk, ini formula ya. Berbentuk apa? Berbentuk petikan ini berbentuk 3 markah. Kalaulah 3 markah, kita berikanlah 3 isi penting sekurang-kurangnya. Kalau pelajar berikan 2 isi, takut nanti tak cukup isi pula. Alright. So setakat ini kita tulis lebih, tak ada masalah. Vishnu, kita boleh tulis lebih daripada isi yang diperlukan. Ada markah untuk bahasa tak? Soalan seperti ini diuji dengan cara menggunakan rubrik. Dengan cara menggunakan rubrik. Apa itu rubrik? Contohnya berkaitan dengan rubrik cadangan. Okey, rubrik cadangan pertama 3 markah. 3 markah untuk isi cukup. Okey, isi cukup. Kemudian ayat gramatis. Isi cukup, ayat gramatis, pelajar akan dapat 3 markah. Okey, jika
Jika penggubal soalan dan kata bergantung pada penggubal lah. Bergantung pada penggubal soalan. Kalau penggubal soalan kata 2 isi, ialah isi cukup, bermakna harus ada 2 isi. Kalau penggubal soalan kata 3 isi baru isi cukup, maka perlu ada 3 isi. Bagaimanakah pelajar mendapat 2 markah tu macam mana? 2 markah ialah isi cukup tetapi ayat tidak gramatis. 2 markah juga akan diperoleh sekiranya isi tak cukup ditambah dengan ayat, tetapi ayat apa? Gramatis. Kalau 1 markah pula ialah isi tak cukup dengan ayat tidak gramatis, barulah mendapat 1 markah. Kalau 0 markah ialah isi tidak menjawab tugasan. Bermakna idea sudah salah. Apabila idea sudah salah, maka pelajar-pelajar tidak dapat markah penuh. Okey ya. Sebagaimana yang cikgu tekankan di sini, bagi soalan 3 markah ini seolah-olah memberikan kita satu package bahawa katakanlah diperlukan 2 isi. Dan kita boleh anggap 2 isi ini ialah 2 markah. Dan satu lagi markah secara bonus diberikan untuk markah bahasa. Okey. Kalau isi cukup, bermakna 2 isi itu dah cukup dah. Tetapi ayat tidak gramatis, maka pelajar dapat 2 markah sahaja, tak dapat markah bahasa. Kadang-kadang isi kita tak cukup, tapi ayat kita gramatis. Dapat markah untuk bahasa, tetapi tak dapat markah untuk isi penting yang mencukupi. Mungkin pelajar ini tulis 1 isi sahaja, tetapi ayatnya gramatis, maka pelajar masih mendapat 2 markah. Oleh sebab itu, jawapan pelajar harus pastikan bebas daripada kesalahan ejaan, imbuhan, kesalahan tata bahasa dan sebagainya. Okey, jangan tulis dalam bentuk point. Okey, jangan tulis dalam bentuk point kerana pelajar memang tidak akan dapat markah penuh kalau pelajar tulis jawapan dalam bentuk point. Okey, ini untuk rubrik 3 markah. Kalau rubriknya 3 markah, kalau isi tak cukup, ayat pun tak gramatis. Contohnya, dia tulis 1 isi sahaja. Kemudian dia ayat pun tak gramatis, maka dia dapat 1 markah sahaja. Kalau isinya sudah salah, markah bahasa tidak dapat dinilai lagi, maka dia dapat 0 markah. Okey? Setakat ini pelajar-pelajar ada soalan tak nak tanya saya? Ada soalan tak nak tanya saya setakat ini? Ada soalan nak tanya saya? Setakat ini okey. Cikgu, kalau isi tak cukup tapi ayat gramatis 0 markah, isi tak cukup bermakna masih ada isi yang cukup ya, Sherwin. Isi tak cukup bermaksud kalau soalan tu penggubal kata 3 isi lah isi cukup. Tapi pelajar hanya tulis 1 isi ataupun 2 isi saja. So pelajar tak dapat markah penuh untuk isi tetapi masih ada markah bahasa. Tak akan dapat 0 markah kalau isi betul. Isi betul pasti ada markah bahasa. Kalau bahasanya cemerlang. Isi kalau betul, bahasa pun betul, yes, very good. Boleh dapat markah yang cemerlang. Apakah jenis soalan boleh keluar? Okey ya. Apakah jenis soalan yang boleh diuji? Mari kita lihat satu persatu. Apakah jenis soalan yang boleh diuji? Okey. Pertama, berkaitan dengan kebaikan atau keburukan atau kepentingan atau langkah, okey, langkah daripada semua bahan, iaitu 2 bahan atau 3 bahan. 2 bahan atau 3 bahan. Kalau bahannya 2, bermakna kita berikan 1 so cara kita tulis macam mana? Ataupun kita guna teknik lah. Teknik ya. Contohnya, contohnya dia kata
jelaskan kebaikan membaca, daripada semua bahan di atas contohnya. Semua bahan yang diberikan contohnya. Okey, maka teknik kita jawab ialah kita mesti tulis kebaikan, kebaikan membaca yang terdapat dalam bahan satu ialah apa? Okey, kita nyatakan kebaikannya apa. Selain itu kebaikan yang terdapat dalam bahan dua ialah apa? Kita nyatakan seperti itu. Barulah kita dapat dua isi penting. Biasanya lah soalan seperti inilah menawarkan 3 markah. Biasanya soalan seperti ini menawarkan 3 markah. Maka kita nyatakan arahannya dulu. Sebab dia kata nyatakan kebaikan membaca. Nampak? Maka kebaikan membaca di sini kita nyatakan yang terdapat dalam bahan satu apa? 1 isi. Kemudian ni 2 isi. So kalau isi cukupnya 2, bermakna 2 isi dengan ayat gramatis. Pelajar akan dapat 3 markah package-nya. Kalau pelajar tulis 2 isi tetapi ayat tidak gramatis, pelajar akan dapat 2 markah sahaja. Bermakna isi itu betul tetapi bahasanya kurang tepat atau bahasanya kurang gramatis. Maka pelajar akan dapat 2 markah. Apa akan terjadi jika pelajar jawab bahan 1 saja? Bahan 2 pula dia salah. Contohnya ini salah, dapat 0, maka dia dapat 1 isi, 1 isi dengan ayat gramatisnya betul. Oleh sebab ayatnya gramatis, dia dapat 2 markah juga. Kalaulah ada 1 isi diberikan sahaja yang betul dan ayatnya pula ayat yang tidak gramatis. Apabila ayat tidak gramatis, maafkan saya, pelajar hanya dapat 1 markah sahaja. Okey, setakat ini pelajar boleh faham? Jelas tak pelajar-pelajar? Jika jelas, sila tulis jelas ataupun faham dalam komen supaya cikgu tahu anda memahami konsep yang cikgu sampaikan. Okey ya. So pelajar-pelajar harus tahu. Cikgu, isi ada markah ke? Isi berapa markah? Bahasa berapa markah? No. Tidak dinyatakan secara spesifik, secara analitik isi berapa, bahasa berapa. No. Dia ikut package rubrik tersebut. Dia ikut package. Okey. Kalau package-nya kata 2 isi barulah isi cukup, bermakna jawapan anda perlu ada 2 isi. Kalau dia kata 3 isi baru isi cukup, bermakna perlu ada 3 isi baru isi cukup. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar mesti mempunyai pengetahuan tentang rubrik pemarkahan yang cuba saya sampaikan. Ini sebagai satu contoh supaya pelajar-pelajar tahu di manakah tanggungjawab mereka. Tanggungjawab pelajar kalau nak orang kata secure ataupun kalau nak selamat daripada ditolak markah, lebih baik tulis isi-isi penting yang lebih daripada yang diminta. Tak rugi kalau kita tulis lebih. Tak rugi kalau kita tulis lebih. Sebagai contoh, ada pelajar tanya saya ya secara private, cikgu, kalau bahan 1 saya tulis 2 isi, bahan 2 saya tulis 2 isi, boleh tak? Boleh, dialu-alukan, tak ada masalah. Pelajar boleh tulis kebaikan pertama yang terdapat dalam bahan 1 ialah apa? Kebaikan kedua yang terdapat dalam bahan 1 ialah apa? Selain itu, kebaikan pertama yang terdapat dalam bahan 2 ialah apa? Di samping itu, kebaikan kedua yang terdapat dalam bahan kedua ialah apa? Sekiranya ada 1 betul, 1 salah, di sini pula 1 betul, 1 salah, tetapi ayat anda gramatis, anda masih mendapat markah penuh kerana bilangan isinya betul, ayat juga gramatis. Okey, bilangan isi betul, ayat juga gramatis. Setakat ini, pelajar-pelajar ada soalan nak tanya saya tak? Kalau ada soalan, jangan malu, jangan segan, terus tanya saja.
Terus tanya saja, kerana kalau pelajar malu atau segan, siapa rugi? Awak rugi. Okey ya? Dan ada pelajar bertanya, cikgu, boleh tak saya combine isi penting dalam satu ayat? Saya rasa pelajar yang cemerlang tak akan buat begitu. Hanya pelajar yang lemah atau pelajar yang nak shortcut in life, dia akan buat begitu. I'm so sorry. Orang yang nak kehidupan shortcut seperti itu tidak akan berjaya dalam kehidupan. Kehidupan tak boleh shortcut punya. Dia mesti jalan melalui perkara yang susah, jalan yang susah, baru kita akan berjaya. Okey? Tak rugi kalau kita tulis lebih 20 patah perkataan ke lebih 10 patah perkataan, ayat kita lebih lengkap daripada orang lain, daripada kita tulis point form seperti soalan seperti ini. Contoh, ada pelajar akan tulis seperti ini. Dia kata, kamu tengok baik-baik ya. So jawapannya macam ni ya. Kebaikan bersukan dalam bahan satu ialah membina kekuatan fizikal. Okey, nokta. Selain itu membentuk apa? Membentuk pemikiran yang sihat. Nampak? Okey. Kemudian dia kata kebaikan bersukan dalam bahan dua ialah kebaikan bahan dua ialah mengisi masa lapang. Okey, di samping itu mengeratkan hubungan. Ada pelajar akan tulis seperti ini. Ini cara orang malas buat kerja. Okey, kita harus tahu kebaikan bersukan dalam bahan satu ialah selepas ialah mesti ada apa? Aktiviti sukan ataupun kebaikan sukan ataupun aktiviti bersukan kena masuk di sini. Perkataan sukan tu mesti masuk di sini. Ada subjek baru ada predikat. Nampak? Sukan membina kekuatan fizikal. Selain itu, sukan membentuk pemikiran yang sihat. Kebaikan bersukan dalam bahan dua ialah sukan mengisi masa lapang. Di samping itu, sukan mengeratkan hubungan. Nampak tak? Isi-isi pelajar ini betul. Dia dapat berapa markah? Kalau 3 markah, dia akan dapat 2 markah sahaja. Kenapa? Kerana isi cukup. Okey, isinya cukup dan betul. Dan tepat isinya. Isinya cukup dan tepat. Tetapi apa yang tak tepat? Ayatnya macam mana? Ayatnya tidak gramatis. Apabila ayat tidak gramatis, pelajar-pelajar, ayat yang tidak gramatis. Okey, gramatis. Okey, good. Ayat tidak gramatis bermakna pelajar hanya dapat berapa? Isi cukup tak? 2 isi cukup tak? Cukup. Ayatnya gramatis tak? Setiap ayat pun tak betul. Setiap ayat pun ada kesilapan. Mungkin ada kesilapannya rapatkan di samping ke, ejaannya kebaikan dia double K ke. Nampak tak? Kesilapan-kesilapan inilah yang menyebabkan pelajar kehilangan markah. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Saya harap pelajar-pelajar tidak memberikan tidak memberikan jawapan seperti ini ya. Ada pelajar juga dia sangat hebat. Dia sangat hebat. Jawapannya betul, tetapi bahasanya macam mana? Bahasanya ke laut. Contohnya, kebaikan bersukan dalam bahan satu ialah sukan memberikan kekuatan fizikal. Okey, fizikal contohnya. Okey, fizikal. Selain itu, aktiviti sukan juga memberikan kebaikan kepada kita dari segi pembinaan
pembinaan mental yang sihat. Dalam bahan 2, kebaikan bersukan kepada kita ialah kita dapat mengisi masa mengisi masa lapang secara berfaedah. Di samping di samping itu kita juga dapat mengeratkan tali silaturahim dengan aktiviti sukan. Ada pelajar tulis macam ni tau. Wow, hebatnya. Saya sukalah jawapan macam ni. Tetapi yang ini betul, yang ini betul, yang ini betul, yang ini betul. Walau bagaimanapun yang sedihnya ialah ayat pertama, isi pertama fizikal ejaan salah. Isi kedua kebaikan ejaan salah. Isi ketiga masa lapang masa ejaan salah. Isi keempat di samping ejaan salah sepatutnya jarah. Oleh sebab itu, berapakah markah jika soalan ini 3 markah? Jika soalan ini 3 markah dan 2 isi perlu diberikan, maka calon ini layak mendapat berapa markah? Vishnu dah boleh jadi cikgu dah. So, isi cukup tetapi ayat tak gramatis. Isi cukup tetapi ayat tak gramatis, pelajar akan dapat 2 markah sahaja. Rugi tak? Jika pelajar-pelajar tulis seperti ini, memanglah rugi besar. Cikgu hanya boleh beritahu awak, rugi besar-besar. Okey ya? Setakat ini boleh faham pelajar-pelajar? Setakat ini jelas berkaitan dengan soalan kedua. Okey, Syirwan, terima kasih kepada murid-murid yang berikan good kepada saya. Ada juga pelajar-pelajar macam tak ada dalam talian. Ya, ada dalam talian ke tak ada? Ada ya, mestilah respons. Gunakan suara anda. Cikgu nak dengar suara kamu. Faham ke, tak faham ke, ada soalan ke, kena tanya. Jangan terlalu pasif. Kalau kita pasif, siapa rugi? Kitalah yang rugi. Okey, kitalah yang rugi. Terima kasih Adriana dan Rowi. Okey, Xiao Ying, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan pemahaman. Dah clear ya? Soalan pemahaman ni cikgu hanya akan beritahu sekali saja untuk pemahaman petikan umum dan petikan moden, petikan umum dan petikan sastra. Cikgu akan jelaskan sekali saja kerana konsep pemarkahannya sama. Okey, konsep pemarkahannya sama. Sekarang kita akan masuk pada soalan kebat tertutup dan kebat terbuka. Kebat tertutup dan kebat terbuka. Soalan kebat tertutup. Okey, soalan kebat tertutup dan satu lagi ialah soalan kebat terbuka. Okey, apa bezanya? Apa bezanya? Mari kita lihat dari segi soalannya. Soalan pun dia berbeza ya, tengok baik-baik. Aktiviti sukan memberikan pelbagai faedah kepada kita. Selain faedah yang dinyatakan dalam petikan, huraikan faedah lain yang dapat diperoleh murid-murid, diperoleh murid-murid dalam aktiviti sukan. Okey, huraikan faedah lain yang diperoleh murid-murid dalam aktiviti sukan. Yang ini pula soalannya begini. Soalannya lebih kurang sama tetapi ada sedikit perbezaan. Aktiviti sukan, tengok baik-baik, aktiviti sukan memberikan banyak faedah kepada kita. Okey, huraikan kebaikan bersukan kepada manusia. Okey, ataupun kepada seseorang contohnya. Huraikan kebaikan bersukan kepada seseorang. Apa bezanya di sini? Bezanya di sini pertama ialah di sini sudah ada murid-murid.
Di sini ada seseorang. Maka seseorang di sini, jika pelajar tukar kepada benda lain, okey, jika pelajar tukar kepada benda lain, seperti pelajar gunakan perkataan seperti kita, masyarakat, ataupun berkaitan dengan remaja, ataupun seseorang, pelajar akan tetap mendapat markah. Pelajar akan tetap mendapat markah kerana ni kebat terbuka. Terbuka kepada semua pihak yang tidak spesifik. Tetapi kalau dikata murid-murid sahaja, sekiranya murid tukar kepada apa? Sekiranya murid-murid itu ada tukar kepada kita, ataupun masyarakat, ataupun remaja, ataupun seseorang, ataupun berkaitan dengan pemuda, pemudi, saya nak bagi tahu awak, okey, oleh sebab jawapannya tak sama seperti yang dinyatakan, saya tidak menggalakkan pelajar menggunakan perkataan yang tidak ada dalam soalan. Okey, yang tidak ada dalam soalan. Kita harus guna apa? Kita harus guna murid, okey, murid, okey, murid. Semuanya murid. Empat isi mesti guna murid. Betul. Dengan cara itu kita dapat tahu bahawa kebat tertutup, kelompoknya sudah ditentukan. Subjek itu sudah ditentukan. Tetapi dalam kebat terbuka, subjek itu asalkan berkaitan dengan topik ataupun berkaitan dengan soalan, boleh diterima. Okey ya? So pelajar-pelajar harus berhati-hati dalam soalan seperti ini. Okey, setakat ini faham tak murid-murid? Setakat ini faham tak murid-murid? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Jelas tak? Yes, pelajar-pelajar jelas. Okey. So apabila pelajar-pelajar jelas, mari kita lihat dari segi teknik menjawab soalannya pula. Okey. Teknik menjawab soalannya mestilah betul. Kalau pelajar tulis teknik menjawab soalan yang tak betul, pelajar akan kerugianlah. Okey. Cikgu juga tidak mahu pelajar kerugian kerana yang akan menjawab soalan itu ialah murid-murid. Yang akan jawab soalan ialah murid-murid. Saya tak mahu pelajar-pelajar kehilangan markah. Okey ya. Baik, kita lihat di sini soalannya. Teknik jawabnya bagaimana? Kita jawab dengan betul-betul lah. Okey, tengok baik-baik ya. Murid, dengar, mesti ada siapa dulu. Soalannya ialah mesti ada siapa. Okey, buat apa? Okey, dan gunakan suka. S ialah supaya apa. Kemudian siapa? Okey, siapa buat apa? Buat apa? Okey, buat apa? Alright, then untuk. Okey, untuk apa? S-U-K-A. K lah siapa? Okey, buat apa? Okey, buat apa? Kemudian kerana apa, dan seterusnya. Siapa? Okey, siapa buat apa? Siapa buat apa? Siapa buat apa? Agar apa? Nampak tak? S-U-K-A, apa tu formulanya? Formulanya lah suka. Remember suka. Okey? S-U-K-A, suka. Okey? Siapa buat apa? Suka apa? Nampak? Sebagai contoh, mari kita lihat ya. Seseorang yang bersukan, nampak? Seseorang yang bersukan dapat membina stamina yang tinggi, okey, stamina yang tinggi supaya mempunyai kekuatan untuk bekerja. Nampak? Mempunyai kekuatan untuk bekerja. Ini soalan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan isi pertama. Selain itu, seseorang yang bersukan, okey, bersukan dapat membentuk pemikiran yang positif
Okey, positif. Untuk apa? Untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Okey, cabaran dalam kehidupan. Kemudian kita tulis satu lagi, di samping itu seseorang yang bersukan juga dapat membina tali perhubungan ataupun tali silaturahim yang kukuh. Kerana apa? Kerana kita dapat bekerja dalam pasukan. Okey, apabila bersukan. Kerja dalam pasukan apabila bersukan. Seterusnya, seseorang yang bersukan juga dapat mengisi masa lapang secara berfaedah agar apa? Agar tidak terjebak dalam gejala sosial. Okey, nampak kita bina jawapan kita dengan jawapan yang perfect, yang lengkap sehingga pemeriksa pun tidak ada apa? Tidak ada halangan untuk memberikan markah penuh kepada kita. Okey, maka subjek kita mesti ada seseorang yang bersukan. Seseorang yang bersukan. Biarlah ulang beberapa kali. Tak jadi masalah kerana itulah yang diminta dalam peperiksaan. Pelajar terus membina ayat yang lengkap. Semestinya kita juga menggunakan apa? Menggunakan penanda wacana seperti perkataan selain itu, di samping itu, seterusnya, kan? Untuk ayat yang pertama, kita juga menggunakan kata hubung. Kata hubung pertama, supaya, untuk, kerana, agar, semua itu ialah apa? Semua itu memastikan kita ada huraian di belakangnya. Sekiranya murid menjawab soalan seperti ini, saya yakinlah pelajar-pelajar tidak akan menghadapi masalah dalam peperiksaan. Okay? Pelajar pasti tidak akan menghadapi sebarang masalah dalam peperiksaan. Walaupun teknik yang cikgu perkenalkan ini mungkin sudah diperkenalkan oleh guru-guru sekolah, cikgu yakin ya. Tetapi cikgu yakin bahawa murid-murid kadang-kadang dia ingat-ingat lupa, kadang-kadang dia buat tak tahu. Cikgu ajar begini panjang, ada huraian, dia pendekkan. Ada pelajar akan tanya saya, ya secara private, dia kata, cikgu, kalau saya tak tulis huraian, tetapi saya tulis isi betul, macam mana cikgu dari segi markah? Kadang-kadang isi betul tetapi tak cukup lengkap. Kadang-kadang huraian di belakang itu membantu kita memperkuat isi penting. Oleh sebab itu, cikgu berharap agar pelajar-pelajar buat cara yang susah, iaitu kita huraikannya. Tak salah, tak rugi kalau kita huraikan soalan seperti ini. Hal ini dikatakan demikian kerana berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Okay? Peribahasa Cina pun ada mengatakan bahawa sian ku hou tian. Okay? Kita merasai kesusahannya dulu, baru kita menikmati kesenangan pada hujungnya. Bermakna kita harus berusaha menulis jawapan yang lengkap supaya tidak ada orang yang dapat menolak markah kita dengan sewenang-wenangnya. Okey? Saya harap pelajar-pelajar faham akan isi hati dan harapan yang cuba disampaikan oleh guru-guru sekolah juga. Saya yakin guru-guru sekolah juga berharap agar murid dapat menulis jawapan yang lengkap seperti ini supaya sejuk hati guru yang menanda kertas kamu, yang membaca jawapan kamu, yang mencerna idea yang cuba disampaikan oleh pelajar. Okey? Cikgu nak beritahu awak satu teknik yang boleh kita gunakan dari segi penyampaian isi kita. Okey? Kita boleh gunakan teknik untuk menjawab soalan, apa-apa saja soalan tetapi menggunakan bidang berbeza.
Contohnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesihatan, dalam bidang apa lagi? Dalam bidang pendidikan, dalam bidang dalam bidang sosial. Nampak 4 isi ini sangat penting. Okey, ekonomi, kesihatan, pendidikan, sosial. Okey, kalau saya lah dari segi ekonomi di sini, kita boleh buat apa? Kita boleh menjimatkan masa. Kita boleh menggunakan masa secara berfaedah. Betul tak? Dari segi ekonomi, bagaimana kita bijak mengurus masa. Apabila kita bijak mengurus masa dengan aktiviti sukan, ini merupakan satu isi yang baik. Dari segi kesihatan, okey, dari segi kesihatan, contohnya, cuba buat arrow yang cantik lah. Dari segi kesihatan contohnya, bagaimana kita memperkuat fizikal dan mental. Nampak? Isi kita memperkuat fizikal dan mental. Kemudian dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan bermaksud mendisiplinkan kita. Kerana sukan boleh mendisiplinkan diri seseorang, okey, untuk mengikut arahan. Biasanya begitulah. Apa-apa yang kita buat mesti ada disiplin, kan? Maka itu jawapan yang biasanya akan diterima, tapi pelajar mesti bijak. Dan di sini biasanya jawapan ialah mengeratkan hubungan ataupun mengeratkan hubungan, okey, atau membentuk perpaduan. Okey, isi-isi penting seperti ini mesti jawab dengan betul. Okey, jawab dari segi ekonomi, bidangnya apa? Satu rumah ekonomi, apa isinya? Satu rumah untuk kesihatan, apa isinya? Satu rumah untuk pendidikan, apa isinya? Satu rumah untuk sosial, apakah isinya? Sekiranya pelajar tulis seperti ini, tengok baik-baik ya. Saya nak ajar awak, saya nak tunjukkan anda satu kelemahan murid dalam peperiksaan SPM. Ini berdasarkan pengalaman saya apabila mengajar murid-murid, ada murid tulis begini ya. Kebaikan bersukan ialah kita dapat membina tubuh badan yang sihat. Selain itu, kita juga dapat membina emosi yang stabil, emosi yang stabil dan mental yang sihat. Nampak? Mental yang sihat. Di samping itu, kita juga dapat mengurangkan berat badan. Seterusnya, kita juga dapat memiliki badan yang ataupun bentuk badan yang cantik, bentuk badan yang diingini. Diingini ya. Katakanlah dihuraikan lagi. Wow, hebat pelajar ini ya. Dihuraikan lagi dia. Kebaikan bersukan ialah kita dapat membina tubuh badan yang sihat, supaya dapat mengelakkan penyakit. Selain itu, kita juga dapat membina emosi yang stabil dan mental yang sihat untuk membina kualiti kesihatan mental. Kesihatan mental contohnya. Di samping itu, kita juga dapat mengurangkan berat badan kerana obesiti boleh mengancam kesihatan seseorang. Mengancam kesihatan seseorang. Kita jelaskan begitu. Seterusnya, kita dapat memiliki bentuk badan yang diingini supaya apa? Menarik perhatian dan memberikan kepuasan kepada diri sendiri dari segi kesihatan. Dari segi kesihatan. Ada murid yang tulis begini tau, untuk apa tu? Untuk sukan. Kebaikan bersukan ialah kita dapat membina tubuh badan yang sihat supaya dapat mengelakkan penyakit. Betul. Selain itu, kita juga dapat membina emosi yang stabil dan mental yang sihat untuk membina kualiti kesihatan yang betul. Kesihatan mental di sini berkaitan kesihatan. Di sini juga berkaitan dengan penyakit. Nampak? It's the same. Rumah yang sama. Di samping itu, kita juga dapat mengurangkan berat badan. Obesiti boleh mengancam kesihatan.
Isi keempat, mengurangkan berat badan. Kita dapat memiliki bentuk tubuh, bentuk badan yang diingini, menarik perhatian dan memberikan kepuasan kepada diri dari segi kesihatan. Nampak? Isi pentingnya semuanya berkaitan dengan kesihatan. Oleh sebab itu, pelajar seperti ini nak bagi markah macam mana? Kalaulah soalan ini 3 markah, berapakah markah yang dapat anda berikan? Boleh beritahu saya? Boleh tak beritahu saya? Kita isi cukupnya lah 2 isi. Okey, isi cukupnya 2 isi. Dia bagi 4 isi. Tetapi apakah markah yang boleh kita berikan kepadanya? Apakah markah yang boleh diberikan kepadanya? Soalan ini 3 markah. Tetapi markah yang akan diperolehnya berapa markah? Boleh siapa-siapa berikan kepada saya? Okey, Wen Xuan dia tak dapat 3 markah. Dia hanya dapat 2/3 markah saja, iaitu isi tak cukup tetapi ayat gramatis. Masih dapat 2 markah sahaja. Kenapa isi tak cukup? Kerana isi penting yang diberikan itu menjurus ke arah menjawab satu bidang ataupun satu rumah yang sama. It's under a same roof, kata orang. Faham tak murid-murid? Okey, faham tak murid-murid? Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Dari segi ekonomi macam mana, dari segi kesihatan macam mana, dari segi pendidikan macam mana, dari segi sosial macam mana, barulah kita akan mendapat markah daripada cabang-cabang berbeza. From a different field, kata orang, from a different point of view. Jangan di bawah satu bentuk, di bawah satu rumah yang sama, iaitu rumah kesihatan sahaja. Okey. Okey, untuk soalan kebat, ada soalan nak tanya saya tak? Saya rasa saya sudah menjelaskan perkara ini dengan detail, secara mendalam. Okey, guru-guru kalau ada soalan juga boleh bertanya kepada saya. Okey, sebab apa? Dalam peperiksaan apabila kita berhati-hati menyemak tugasan murid, kita dapat tahu bahawa katakanlah isi penting ialah murid-murid dapat menjaga kesihatan. Tapi kalau murid tulis, murid-murid dapat mengurangkan berat badan. Maka mengurangkan berat badan di bawah aspek kesihatan. Maka murid ini masih diberikan markah. Tetapi kalau 2-3 isi penting semuanya berkaitan kesihatan, dia hanya dapat 1 isi tetapi ayatnya gramatis. Maka isi tak cukup. Ayat gramatis 2 markah sahaja. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar faham dengan apa-apa yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini. Setakat ini okey tak? Kalau okey, sila berikan okey kepada saya. Bermakna awak rasa cikgu tidak begitu laju, cikgu tidak begitu orang kata mengelirukan awak dan sebagainya, dan cikgu juga haraplah pelajar-pelajar juga akan beritahu kawan-kawannya supaya minggu depan kita jumpa lagi, kerana minggu depan kita akan masuk satu bahagian yang sangat penting. Cikgu tak mahu pelajar-pelajar kerugian, kerana pada minggu depan nanti kita akan masuk pada bahagian apa? Kita akan masuk pada bahagian tata bahasa. Okey, baik, kita lihat seterusnya bagi soalan kebat. Cikgu dah selesai. So soalan pertama cikgu dah selesai. Soalan kedua cikgu dah selesai berdasarkan petikan. Soalan ketiga berdasarkan kebat cikgu dah selesai. Formula jangan lupa ingat, okey? Boleh tak beritahu saya apakah formulanya? Sila gunakan mikrofon dan beritahu saya apakah formula untuk soalan kebat. Apa formula bagi soalan kebat? Ada pelajar nak kongsi tak dengan chat tu?
Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Si. Dia kata siapa buat apa suka. Okey. Suka tu ada 4 kata hubung. Boleh tak beritahu saya apakah kata hubungnya? Apakah kata hubungnya? Supaya, untuk, kerana, agar. Yes. Tahniah kepada kamu kerana mengingatinya. Baik. Sekarang cikgu lihat pada soalan yang terakhir. Tengok baik-baik ya. Tengok baik-baik. Soalan tadi ialah soalan mudah. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 sudah jawab. Sekarang kita lihat soalan yang keempat. Sekolah anda akan mengadakan pertandingan permainan tradisional. Kumpulan anda telah ditugaskan oleh guru untuk memilih satu permainan tradisional yang akan dimainkan dalam pertandingan permainan tradisional. Tugasan tersebut tidak dapat diselesaikan kerana ada masalah peralatan. Nampak? Sekiranya kumpulan anda diberi lebih masa, anda dan kumpulan anda bercadang untuk membuat sendiri permainan tradisional tersebut. Nyatakan cara-cara membuat permainan tradisional yang kumpulan anda pilih tersebut. Okey, soalan seperti ini mencabar tak? Memang mencabar. Pelajar-pelajar harus tahu soalan ini sangat mencabar. Soalannya pertama, ada berapa perkara yang perlu diketahui? Pertama, cikgu nak nyatakan di sini ada beberapa perkara penting yang perlu diketahui. Pelajar-pelajar mesti tahu apakah masalah. Apakah masalah? Kemudian apakah siapa terlibat? Okey, siapa terlibat? Okey. Dan apa tugasan? Apa tugasannya? Siapa terlibat? Apakah masalahnya? Sila beritahu saya. Masalahnya pertama ialah apa? Masalah peralatan. Betul? Tugasan kamu ialah kamu buat apa? Kamu perlu membuat permainan tradisional. Membuat permainan tradisional. Dan siapa terlibat? Saya dan kumpulan saya. Mesti guna balik saya dan kumpulan saya. Saya dan ahli kumpulan. Saya dan ahli kumpulan. Mesti tahu perkara-perkara seperti ini tak boleh lari. Masalah peralatan di sini sudah ada. Membuat permainan tradisional di sini sudah ada punya tu. Kemudian anda dan ahli kumpulan tukar kepada saya dan ahli kumpulan. Tiga-tiga perkara itu mesti dinyatakan dengan jelasnya dalam semua jenis soalan penyelesaian masalah. Okey ya, cikgu tidak mahu pelajar-pelajar kehilangan idea untuk menulisnya. Ingat MAS. MAS, MAS. Apa itu MAS? Masalah, apa tugasan dan siapa terlibat. Okey, ataupun masalah, arahan dan siapa. Kena tahu MAS. Okey. So pelajar-pelajar harus tahu tentang formula ini. Alright. So beritahu saya, MAS stand for what? Apakah perkataan MAS itu menguji kita? MAS menguji apa? M apa? A apa? S apa? Boleh beritahu saya? Masalah, apa masalah, bukan apa masalah ya, masalah, arahan dan siapa terlibat. Bagus, okey. Masalah, arahan dan siapa terlibat. Okey, bagus. Jom kita lihat kalau dari segi soalan kedua tadi, kalau kita kembali pada soalan kedua tadi, soalan kedua masuk rangkaian kata tu kita dah bincang, soalan kedua tu kita belum bincang lagi. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan cara bermain permainan bowling padang dan petang. Bermakna kita harus nyatakan
satu persamaan, satu perbezaan cara bermain bowling padang dan petang dalam kedua-dua bahan tersebut. Okey. Dan perbezaannya kalau kita lihat ya, persamaannya ialah permainan ini memerlukan beberapa biji bola besi asimetri yang dipanggil bowl. Bola kecil berwarna putih dan kuning dinamakan jack dan pita pengukur. Dan di sini persamaannya ialah permainan ini memerlukan beberapa biji bola besi bowl, sebiji bola kayu, jack dan pita pengukur. Itulah persamaannya. Perbezaannya ialah bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori, iaitu perseorangan, berpasangan, bertiga dan berempat untuk lelaki dan wanita. Tetapi kalau untuk petang pula, petang dipertandingkan dalam 3 format, iaitu perseorangan, berpasangan dan bertiga. Nampak? Itu yang perlu kita nyatakan. Ada 1, 2, 3 poin. Kombinasi persamaan bahan 1 dan bahan 2 dianggap sebagai isi pertama. Kombinasi berkaitan dengan perbezaan bahan 1 dan bahan 2 dianggap sebagai isi kedua. Jika pelajar tidak dapat menyatakan kedua-dua persamaan dan kedua-dua perbezaan ini, maka pelajar akan kehilangan markah. Okey ya. Sebagaimana kita tahulah, soalan yang pertama dia harus tuliskan. Dia harus tulis caranya begini ya, kena tulis jawapan lengkap. Soalan pertama dia kata persamaan ya. Persamaan cara bermain permainan bowling padang dan petang adalah dari segi peralatan. Nampak? Permainan bowling padang dan petang menggunakan beberapa biji bola besi, bola kayu kecil warna putih dan kuning yang dinamakan jack dan pita pengukur. Nampak? Ini ialah isi, ini ialah buktinya. Perbezaan permainan bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori, iaitu perseorangan, ada I ya, perseorangan, berpasangan, bertiga dan perempat. Petang dipertandingkan manakala, kita gunakan manakala lah. Okey, kita boleh sambung dengan perkataan manakala. Manakala petang dipertandingkan dalam 3 format, iaitu perseorangan, berpasangan dan bertiga. Di sini ada berempat, di sini tak ada berempat. So nampak? Inilah bukti yang pertama, bukti ataupun beza yang pertama dan beza yang kedua. Maka isi cukup, pelajar dapat markahlah sekiranya ayatnya gramatis. Okey ya, ada soalan nak tanya saya setakat ini? Ada soalan nak tanya saya setakat ini? Saya rasa pelajar-pelajar harus tahu teknik menjawab soalan yang betul juga. Jika pelajar-pelajar tidak dapat menjawab soalan dengan teknik yang betul, nanti akan kehilangan markah besar. Jom kita lihat soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Okey, ya. Kempen, kenapa kempen bising pula? Mari kita lihat ya. Bermain permainan bowling padang atau petang mempunyai banyak kebaikan kepada remaja. Pada pendapat anda, apakah kebaikan-kebaikan tersebut? So kita nyatakanlah apa yang penting dalam bahan ini, kita tengok baik-baik. Pada pendapat saya, kebaikan bermain bowling padang dan petang pada remaja ialah, nampak, ialah mesti ada subjek. Remaja akan fokus dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ini ialah isi. Kerana ada huraian, nampak? Huraian kerana bermain permainan tersebut memerlukan fokus yang tinggi. Dan kita ada penanda wacana. Selain itu, remaja. Sama tak? Remaja. Sama tak? Sama. Remaja. Isi juga. Remaja. Sebab soalannya berkaitan dengan anda. Anda ialah remaja atau saya. Okey? Remaja akan bijak merancang strategi agar dapat memenangi pertandingan dalam kedua-dua pertandingan. Ada isi, ada huraian. Kemudian kita ada penanda wacana. Remaja sebagai subjek kita yang sama, okey, akan dapat mencerdaskan badan kerana nampaklah huraian kita. Okey, ada isi, ada huraian kerana setiap leretan memerlukan banyak pergerakan fizikal. So kita ada isi dan juga huraian di sini. Biar kita tulis lebih. Biar tulis 3, tak ada masalah. Asalkan kita tulis isi yang tepat, maka pelajar akan dapat isi pertama betul, isi kedua betul, isi ketiga pun betul. Sekiranya soalan dalam penggubalan soalan, terutama dalam skema jawapannya ditulis isi cukup 3 isi, maka murid ini akan dapat 3 markah.
Jika dia tulis 2 isi cukup pun pelajar akan dapat 3 markah kerana dia sudah tulis lebih daripada mencukupi. Lebih daripada apa-apa yang diperlukan dalam jawapan kita. Oleh sebab itu, beberapa konsep yang wajib ada dalam soalan kebat perlu dikuasai oleh pelajar. Okey ya. Ada 5 perkara yang penting dalam soalan kebat ini perlu dikuasai oleh pelajar. Sebelum kita masuk soalan kebat, soalan kebat penyelesaian masalah, kita harus lihat 5 perkara penting dalam jawapan kebat. Okey. Pertama, isi mestilah cukup. Okey, yang kedua, isi melibatkan pelbagai sudut. Sudut atau rumah ataupun kita kata sebagai payung. Okey, melibatkan pelbagai payung, pelbagai sudut, rumah ataupun payung ataupun bidang. Ini sangat penting supaya pelajar-pelajar dapat mendapat jawapan yang tepatlah. Yang ketiga, ayat mestilah ada subjek dan predikat. Ayat mesti ada subjek dan predikat. Yang keempat, murid digalakkan menulis satu isi dengan huraiannya dalam setiap ayat. Jangan gabungkan isi. Jangan gabungkan isi penting. Okey. Yang kelima, ejaan, imbuhan, tata bahasa mesti dipatuhi oleh murid. Okey, ejaan, imbuhan dan tata bahasa mesti dipatuhi oleh murid. Jangan lupa juga okey, dan tanda baca. Dan tanda baca mesti dipatuhi oleh murid. Tak kisahlah jawapan soalan kebat ataupun penyelesaian masalah, dia mesti gunakan kelima-lima perkara penting ini. Saya tidak mahu pelajar-pelajar lupa akan kelima-lima perkara penting ini. Mesti semak dengan sebetul-betulnya. Okey? Jom kita lihat bagi soalan seterusnya. Okey, soalan yang ketiga ialah soalan apa? Soalan petikan. Ini soalannya, mari kita lihat ya. Sekolah anda telah mengadakan pertandingan permainan tradisional. Kumpulan anda telah ditugaskan oleh guru anda untuk memilih satu permainan tradisional yang akan dimainkan. Okey, yang akan dimainkan. Kemudian dalam pertandingan permainan tradisional tersebut. Kemudian, namun tugasan tersebut tidak dapat diselesaikan kerana masalah peralatan. Sekiranya kumpulan anda diberikan lebih masa, anda dan ahli kumpulan anda bercadang untuk membuat sendiri permainan tradisional tersebut. Nyatakan, okey, tradisional ni ada I lah, typing error ya, pelajar-pelajar boleh betulkan ada I. Nyatakan cara-cara membuat permainan tradisional yang kumpulan anda pilih. Jom kita lihat jawapannya. Tengok baik-baik jawapannya. Konsepnya lebih kurang sama. Sekiranya kumpulan saya diberi makan masa lebih, saya dan ahli kumpulan bercadang untuk membuat terompa tempurung. Inilah apa? Ini ialah idea penyelesaian masalah. Idea penyelesaian masalah. Bermakna idea utama penyelesaian masalah. Mesti ada idea utama dulu. Selepas kita nyatakan idea utama, baru kita nyatakan apa? Baru kita nyatakan kaedah-kaedahnya. Cara membuat terompa tempurung ialah kami perlu menebuk lubang dengan menggunakan gunting pada kedua-dua tempurung kelapa. Kemudian kami akan memasukkan tali ke dalam lubang tempurung kelapa. Seterusnya kami akan mengikat kayu kecil dengan menggunakan tali di bahagian dalam dan tempurung kelapa tersebut. Nampak tak? Berapa ayat saya berikan? 1 ayat untuk idea utama dan 3 ayat kaedahnya. 3 ayat kaedah. Bermakna step by step lah. Okey? Kaedah yang betul. Mula-mula
Kemudian selepas itu, nampak? Seterusnya, barulah kita kata berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penanda wacana waktu, iaitu menjelaskan penanda wacana berkaitan dengan waktu. Ini baru soalan berkaitan dengan petikan umum. Petikan sastra juga menggunakan konsep yang sama. Okey, tak ada masalah. Petikan sastra juga menggunakan konsep yang sama. Pelajar-pelajar tak perlu risau. Okey. Sebagai contohnya, pelajar harus tahulah kalau soalan berkaitan dengan sastra, bagaimanakah pemahamannya? Sama saja. Jom kita berulang kaji. Soalannya 6 atau 7. Okey, sebagaimana 6 petikan umum, okey, 7 petikan sastra. 25 markah kecil tak tetap. Boleh uji 3 soalan ataupun 4 soalan. Kalau 3 soalan, maka tak ada masuk rangkai kata. Terus pemahaman, kebat dan penyelesaian masalah sahaja. Kalau 4 soalan, ada soalan masuk rangkai kata, pemahaman, kebat dan penyelesaian masalah. Kalau ini, pemahaman, kebat dan penyelesaian masalah sahaja. So maksud literal ini bergantung pada soalan tersebutlah, ada juga tak ada. Sekurang-kurangnya 2 bahan atau lebih boleh diuji dalam kalangan ataupun boleh diuji kepada murid yang menduduki peperiksaan ini. Okey, kita lihat pada soalan kita yang seterusnya. Bahan kita seterusnya, petikan sastra. Bahan mesti berasaskan unsur karya kreatif. Sama ada daripada antologi yang dipelajari di sekolah atau Komsas 3, 4 dan 5 atau daripada sumber yang lain. Bahan mestilah pelbagai, iaitu cerpen, puisi moden, tradisional, drama, macam-macam boleh guna. Kemudian semua bahan mestilah berdasarkan tema. 18 tema yang ada dalam DSKP sahaja. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar harus lihat panjang petikan, biasanya samalah 100 hingga 240 patah perkataan sahaja. Alright, kita lihat seterusnya. Yang ini cikgu tak bincanglah tentang DSKP. Pelajar-pelajar tak perlu tahulah, guru-guru saja yang perlu tahu. Okay? Kita lihat soalannya. Kita lihat soalannya dalam petikan. Ini dalam buku teks pun ada, halaman 135. Diberikan bahan 1 berkaitan dengan pantun. Contohnya, pantun sayangi hutan. Di tepian lata mengail ikan, di kail teruna waktu malam. Hutan kita usah binasakan. Kelak merana seisi alam. Bermakna hutan kita tidak boleh dirosakkan. Kalau kita merosakkan hutan kita, seluruh alam semula jadi akan merana atau mendapat impak yang tidak baik. Tumbuh terbiar pohon putat, gugur daunan jatuh ke tanah. Hidupan liar hilang habitat kerana hutan semakin musnah. Ini bermakna kemusnahan hutan boleh menyebabkan habitat liar hilang tempatnya, kan? Hidupan liar hilang habitatnya. Ikan siakap di dalam timba hendak dikukus Cik Siantan. Lantaran sikap tamak haluba hampir pupus harimau di hutan. Bermakna kerana sikap tamak manusia, mereka menangkap harimau dan menyebabkan kepupusan berlaku di hutannya. Kalau adinda hendak ke kota, jala serawan harap dibeli. Hutan ternoda di depan mata, jangan kalian tidak peduli. Nampak tak? Hutan semakin musnah di depan mata kita. Janganlah kita tak buat apa-apa dan tidak mempedulikannya. Okey ya? Tengok baik-baik. So rangkap pelajar akan diberikan rangkap seperti ini dan juga bahan satu lagi berkaitan bahan. Dalam ketika saja, sebentarlah cikgu pisahkan supaya nampak lebih jelaslah. Okey. Tadi saya nampak macam bahannya agak jelas, tetapi cikgu jadikan bahannya lebih jelas. Cikgu nak crop pada bahagian itu supaya kita dapat lihat soalannya lebih mantap. Okey ya. Cikgu akan tunjukkan dalam masa beberapa saat lagi. Jom kita lihat pada petikan ini pula. Alright. Katakanlah petikan ini. Diberikan begitulah. Dalam seketika sahaja hutan dara itu telah ternoda. Kini hutan itu telanjang polos.
Sedangkan selama ini busana hijau bermakna berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hutan sebagai warna pakaian yang hijau kita lah dalam badan kita lah. Okey, busana hijau yang menutupinya. Segala-galanya sirna menghilang atau musnah dalam sekelip mata. Yang tinggal hanyalah serpihan kayu dan tunggul-tunggul mati. Perasaan kesal telah menggores dada Pak Tua. Matanya berkaca-kaca. Kalau matanya berkaca-kaca, kalau dalam sastra bermakna dia sedih lah, nangis lah dan sebagainya. Okay? Beribu-ribu dan mungkin berjuta-juta tahun iklim alam mengambil masa menenun busana hijau untuk bumi. Tetapi dalam sekelip mata jentola yang dipandu oleh Pak Tua telah merobek dan mengoyak habis busana rimba. Okay? Sesal Pak Tua semakin melebat. Pak Tua cuba meraih kembali ingatannya sewaktu 30 tahun dahulu. Jemari jat tangannya terketar-ketar mengurut kerut di dahirnya yang menyimpan memori yang begitu banyak. Setitis dua air mengalir di sudut kelopak matanya. Aku ingin kawasan hutan ini kembali rimbun. Maka Pak Tua sendirian sambil memejamkan mata. Dalam layar hitam yang nampak hanya lori-lori bala yang mengaum sombong sambil mengangkut batang-batang kayu sebesar sepemeluk, okay? Hingga dua pemeluk orang dewasa. Timbunan batang kayu itu terikat kemas di atas tubuh sang lori. Sesekali tubuh lori-lori bala itu terkenjut-enjut ketika melalapan biji rodanya melalui jalan tanah merah yang berdebu dan tidak rata. Musim hujan antara bulan Oktober dengan September sering membina lopak yang akan menghiasi sebatang jalan tanah merah. Ini dipetik pada Antol Lani Ubaswai daripada sastra ataupun daripada sasjira hutan rimba dalam antologi Dirgahayu Bahasaku ya, halaman 167 pada tahun 2010 ya, diterbitkan oleh DBP. Sebenarnya cerita ini menceritakan apa? Menceritakan seorang lelaki tua apabila dia sudah usia tua baru dia nak tanam balik pokok-pokok dalam hutan dan membina sebuah chalet dalam hutan itu. Kerana apa? Pada usia muda dia telah merosakkan kawasan hutan itu untuk mencari rezeki. Maka pada hari tua dia telah berasa sangat menyesal. Okey ya. Soalan pertama biasalah. Dia boleh kata berikan maksud rangkai kata ataupun berikan maksud rangkap pertama saja. Kalau di sini dia kata berikan berdasarkan bahan satu, berikan maksud rangkap yang pertama. Bermakna kita harus nyatakan maksud rangkap pertama lah. Berdasarkan bahan satu, maksud rangkap pertama ialah kita tidak boleh membinasakan hutan kerana kerosakan hutan akan menyebabkan alam semula jadi merana ataupun hidup susah lah. Ini cuba kita sampaikan dalam soalan yang pertama. Okey, so boleh keluar soalan berkaitan dengan maksud rangkap. Boleh juga keluar maksud rangkai kata. Oleh sebab itu, antologi yang dikaji oleh pelajar seperti antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul dan Sejarah Rindu, pelajar-pelajar juga harus tahu ya berkaitan dengan maksud-maksud setiap rangkap supaya dapat jawab kalaulah soalan itu dipilih atau petikan itu dipilih sebagai soalan kita. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan akibat daripada penggondolan hutan. Dia nak akibat. Apabila akibat bermaksud apa? Punca, kesan atau langkah. Kita cari kesan. Okey? Kalau kesan, apakah kesannya? Pertama, seisi alam merana. Hidupan liar hilang habitat. Kemudian hampir pupus harimau di hutan. Kemudian hutan ternoda di depan mata. Ada 4 isi di sini. Berapa isi kita bina? Kita binalah 1 atau 2 isi penting. Kalau dapat tulis ke 4 isi penting, why not? Itu lebih bagus. Contohnya, akibat soalannya berkaitan dengan apa? Lupa dah saya. Okey, kita lihat soalannya. Soalannya berkaitan dengan akibat daripada penggondolan hutan ya. Akibat daripada penggondolan hutan, okey, kemusnahan alam berlaku. Okay. Daripada ataupun dalam bahan satu, akibat penggondolan hutan, kemusnahan alam berlaku. Selain itu, kemusnahan hutan menyebabkan hidupan liar hilang habitatnya. Di samping itu, kemusnahan hutan menyebabkan harimau yang ada di hutan juga semakin hari semakin pupus. Pada masa yang sama,
penggondolan hutan juga menyebabkan hutan ternoda di depan mata kita. Itu barulah berkaitan dengan bahan satu. Bahan dua, apakah yang terjadi? Berdasarkan bahan dua, penggondolan hutan menyebabkan macam mana? Menyebabkan serpihan kayu dan tunggul-tunggul mati. Kemudian orang kata di sini ya, beribu-ribu atau mungkin berjuta-juta tahun kita mengambil masa menenun kembali busana hijau. Bermakna mengambil masa yang sangat lama untuk mengembalikan kehijauan. Kemudian seterusnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ada lagi tak isi? Itu sajalah isi-isi penting itulah yang kita masukkan dalam petikan. Alright, itu soalan bagi soalan yang kedua. Soalan ketiga, berdasarkan masuk rangka pertama, hutan ialah iaitu hutan kita usah membinasakan kelak merana seisi alam. Apakah langkah yang harus diambil agar hutan akan kekal seperti sedia kala walaupun pembangunan pesat dijalankan? Nampak tak? Dengan gunakan apa? Dengan gunakan formula yang sama. Apakah 4 bidang utama yang cikgu nyatakan tadi? Apakah 4 bidang utama yang cikgu nyatakan tadi? Iaitu bidang apa? Pertama, bidang berkaitan dengan kesihatan. Bidang kedua berkaitan dengan ekonomi. Okey, ekonomi. Bidang ketiga berkaitan dengan bidang di pendidikan. Bidang yang keempat berkaitan dengan bidang apa lagi? Bidang sosial. Okey. So cara kita jawab macam mana? Kita kata apakah langkah untuk diambil agar hutan kekal seperti sedia kala ya? Tengok baik-baik. Pada pendapat saya, pada pendapat saya, kerajaan haruslah membuat penyelidikan dan kajian berkaitan dengan hutan yang mengalami kepupusan agar hutan dapat dibina dan ditanam dengan pokok, dengan pokok hijau demi kesihatan bumi ini. Demi kesihatan bumi ini. Nampak kita masih gunakan kesihatan. Selain itu, kita gunakan agar kan. Selain itu, kerajaan juga haruslah memperuntukkan wang yang mencukupi, untuk menjalankan kerja penanaman semula pokok dan apa? Dan menjalankan program penghijauan bumi supaya hutan akan kekal seperti sedia kala. Di samping itu generasi muda perlulah diberi pendidikan untuk apa? Diberi pendidikan untuk menghargai alam semula jadi dan kepentingan hutan walaupun pesat ataupun walaupun pembangunan pesat dijalankan. Nampak tak? Kita tulis 3 isi seperti ini. Kalau sosial tak kaitan dengan hutan lah, maka kita boleh skor jika kita tulis isi-isi seperti ini. Nampak tak? So pelajar-pelajar harus tahu cara ataupun teknik yang cikgu gunakan ini ialah teknik yang penting yang dapat membantu pelajar untuk skor, dan cikgu tidak mahu pelajar-pelajar menggunakan idea yang berbeza ya. So kita gunakan idea dari segi 4 bidang berbeza. Pertama, dari segi kesihatan, dia ada kesihatan hutan. Kesihatan bumi. Kemudian dari segi ekonomi ialah peruntukan.
peruntukan wang. Dari segi pendidikan ialah berkaitan dengan pendidikan. Nampak ada perkataan pendidikan. Itulah cara kita untuk skor dalam soalan seperti ini. Ada kata hubung tak, cikgu? Ada. Kata hubungnya masih sesuai, masih mantap. Iaitu ada perkataan agar, supaya, okey, walaupun dan sebagainya. Oleh sebab itu pelajar-pelajar harus buat apa? Harus buat jawapan yang lengkap. Okey, kalau pelajar buat jawapan yang tak lengkap nanti rugilah anda. Bagi soalan yang terakhir, anda mengikuti satu ekspedisi pendakian gunung, mendaki Gunung Ledang, Johor. Semasa perkemahan anda mendapati ada sekumpulan pendaki yang telah menebang beberapa batang pokok dan membakar daun-daun kering berhampiran tapak perkemahan mereka. Apabila dilihat api semakin marah, mereka telah berusaha untuk memadamkannya, melihatkan usaha mereka mengalami kesukaran. Walaupun api tersebut berjaya dipadamkan, namun sebahagian kawasan di tapak perkemahan tersebut telah terbakar. Okey, pada pendapat anda, apakah yang harus dilakukan agar setiap individu di muka bumi ini mendapat menghargai kewujudan hutan dan tidak sewenang-wenangnya melakukan kemusnahan? Nampak tak? Apakah yang harus dilakukan agar setiap individu di muka bumi ini menghargai kewujudan hutan? Ini penyelesaian masalah. Masalah yang berlaku di sini ialah masalah apa? Masalah berkaitan dengan tapak perkemahan yang telah terbakar. So, apakah jawapan yang boleh kita tulis untuk menyelamatkannya ataupun untuk menyelesaikan masalah ini? So, pelajar-pelajar masih lagi boleh menggunakan unsur seperti pendidikan. Pendidikan lah, bermakna pada pendapat anda, pada pendapat saya, penyelesaian masalah perkemahan yang terbakar dapat dilakukan dengan apa? Dengan dengan pihak berkuasa menguatkuasakan undang-undang. Sebab undang-undang berkaitan dengan disiplin pendidikan, menguatkuasakan undang-undang dengan mendenda sesiapa sahaja yang cuba melakukan pembakaran di dalam hutan. Selain itu, guru-guru haruslah memberikan apa? Guru-guru haruslah memberikan didikan kepada anak-anak sejak kecil lagi dan cara-cara yang betul untuk apa? Untuk menjaga kesihatan hutan dan kepentingan hutan tersebut sebagai kawasan apa? Perkemahan. Nampak? Dari segi kesihatan, dari segi disiplin, dari segi apa lagi? Dari segi ekonomi kan? Pada masa yang sama, kerajaan juga bolehlah mengeluarkan beberapa juta ringgit ataupun menyediakan peruntukan untuk membina papan tanda dan arahan peraturan yang berada di kawasan apabila peraturan di kawasan apa? Kawasan tapak perkemahan agar masyarakat ataupun sesiapa sahaja yang berkemah akan mematuhi peraturan tersebut dengan tidak memusnahkan kawasan hutan. Okey ya. So kita boleh jawab jawapan ini dengan menggunakan teknik yang betul. Okey pelajar, ada soalan nak tanya saya lagi tak? Setakat ini okey, boleh jawab. Saya rasa setakat ini sudah jelas. Apa-apa yang cuba saya sampaikan ini sudah jelas. Pelajar-pelajar boleh jawab kan? Dan mungkin pelajar-pelajar pun berasa penat sudah. Dan saya harap kita akan dapat berjumpa lagi pada minggu depan untuk tata bahasa pula. Sekian, terima kasih Cikgu Amir Aniza. Jumpa lagi pada minggu depan ya. Ya, terima kasih. Okey, bye-bye. Saya tak sempat nak hantar link. Oh, tak sempat hantar link. Tak apalah, cikgu hantar kepada grup murid lah nanti ya. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye-bye.